Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada para pendengar semua, Alhamdulillah dapat kita sama-sama berkumpul, sama-sama kita menonton video ini. Moga mudah-mudahan akan memberi manfaat dalam pengajaran dan pendidikan qiraat insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan mengenai babun naqlu was-saktu wal waqfu 'ala al-hamzi, iaitu yang kita petik bab ini daripada kitab Taqribud Durrah yang ditulis oleh Syekh Ihab Fikri. Jadi pada hari ini kita lihat dalam bab ini secara ringkas, kita baca matanya. Yang pertama, wala naqla illa al-ana ma'yunusin bada. Wala naqla illa al-ana ma'yunusin bada. Okey, yang pertama kita lihat dalam matan ini, bait ini menunjukkan perkataannya, saya dah gariskan, iaitu al-ana. Ini perkataannya. Manakala dia punya rumusnya saya warnakan dengan color biru, iaitu huruf ba. Okey, jadi bila kita mempelajari mengenai matan durrah ini, yang kita ambil daripada Taqribud Durrah, kita kena tahu dia punya rumus, iaitu rumusnya yang mana kita tahu ada dia punya asal dia, sebagaimana dalam tiga imam yang akhir ini, iaitu Abash, Hutti dan juga Fadaq, iaitu dia akan ikut kepada asal lah. Hamzah apa, ba apa dan seterusnya, kita kena tahu rumus ni kembali kepada siapa. Jadi dalam matan ini, ma'yunusin bada, huruf ba kembali kepada Ibnu Wardan, iaitu dia punya tok gurunya adalah Abu Ja'far. Ibnu Wardan di bawah Abu Ja'far. Okey, jadi di sini kita lihat ba kembali kepada Ibnu Wardan. Bagaimana dibaca, iaitu di sini disebut dan tidak dibaca naqal. Kita membincangkan mengenai naqal sekarang ni, dan tidak dibaca naqal kecuali al-ana ma'yunusin bada, itu kecuali kalimah al-ana, dan juga yang berada di dalam surah Yunus. Okey, yang pertama, wala naqla lil qurra as-salasa illa al-ana. Jadi al-ana haitsu waqa'a, dia akan naqal. Kemudian wa kaza mawdi'an Yunus, itu adalah surah Yunus ada dua tempat yang dibaca naqal. Oleh siapa? Kita tengok dalam matan ini, oleh Ibnu Wardan. Saya telah warnakan dengan warna biru di dalam bait tadi. Okay, jadi Ibnu Wardan membaca dengan bacaan naqal. Bagaimana Ibnu Wardan baca? Ibnu Wardan dan juga Qalun, apabila dinakalkan, maka daripada asal dia adalah al-ana. Asalnya al-ana. Jadi baris hamzah yang kedua, al-ana, baris ana tu hamzah itu, maka diletakkan, dinakalkan kepada huruf lam, maka akan dibariskan huruf lam dengan baris atas la. Huruf lam dibariskan baris atas, maka akan dibaca dengan la. Okay, jadi dekat sini Qalun baca bagaimana? Qalun pula. Ibnu Wardan baca bagaimana? Ibnu Wardan akan baca sama dengan Qalun. Ini kita dah belajar dalam matan Syatibiyah. Jadi kita lihat bagaimana Ibnu Wardan baca. Ibnu Wardan an-naqlu fayajuz lahuma, Ibnu Wardan dan Qalun, halatu ibdal hamzatul wasl alifan isba' wa qasrun. Okey, jadi dekat sini dia baca pada al itu 6 harakat isba', kemudian dia baca la 2 harakat ataupun 6 harakat. Kat sini disebut isba' wa qasr. Okey, jadi cara bacaan Ibnu Wardan adalah dinaqal, kemudian dibaca isba' dan juga qasr, itu akan dibaca dengan alana. Isba' kemudian la pun isba' na, ataupun yang kedua qas. La tu baca dengan 2 harakat sahaja. Lana, la tu baca dengan 2 harakat. Jadi kat sini kita boleh lihat berlakunya keadaan naqal ini, dan juga ada untuk mereka berdua, walahuma wajhun akhar tashil hamzatul wasl biduni idkhal ma'an naqli.
dan juga Warash pun ada juga, tapi kita bincangkan di sini adalah Ibn Wardan yang terletak dalam matan Durrah ini. Jadi kat sini kita katakan Ibn Wardan dia akan baca dengan naqal dan kemudian dibaca dengan isba' 6 harakat ataupun boleh baca dengan qas 2 harakat. Okay, kemudian seterusnya dalam bait yang seterusnya waridaan wa abdil amma. Okey, dalam bait ini kita lihat kalimahnya saya dah gariskan ridaan. Kemudian di rumusnya adalah pada hamzah. Okey, hamzah ni siapa? Hamzah kalau kita lihat di dalam rumus ia adalah Abu Ja'far. Abu Ja'far bawahnya ada Ibn Wardan dan juga Ibnu Jammas. Okey. Jadi kat sini disebut apa? Masih lagi arahnya sama, naqal. Maka dinaqalkan baris hamzah ini kepada huruf dal. Warida, hamzah dah hilang dah. Dah tak ada hamzah. Maka dinaqalkan pada huruf dal akan berbaris atas tanwin. Binaqli harakatul hamzah ila dal kana fi' sama seperti Imam Nafi'. Kemudian illa annahu khalif asluhu bi ibdal tanwin alifan fi halatain hamalan lil wasli ala al waqfi. Akan tetapi walaupun dia bawa tanwin ini kepada dal, tetapi tidak dibaca dengan tanwin. Diibdal terus kepada alif, maknanya dibaca dengan baris atas satu saja, tak ada tanwin. Itu dia berbeza dengan Nafi'. Jadi kat sini kalau Nafi' baca dengan bagaimana? Nafi' baca ridai yusaddiquni. Okey, itu adalah Nafi', ada tanwin. Tetapi tidak Abu Ja'far. Abu Ja'far kat sini dia ada sedikit perbezaan. Abu Ja'far baca dengan rida. Kalau dia baca berhenti, rida, maknanya tak ada tanwin lah kalau berhenti. Tapi kalau sambung pun Abu Ja'far baca tak ada tanwin, akan dibaca dengan rida yusaddiquni bagi Abu Ja'far. Nafi' macam mana? Ridai yusaddiquni. Ada sedikit perbezaan lah dengan asalnya. Okey. Kemudian seterusnya, bait seterusnya adalah mil'u bihil qula min istabrakin tibun wasal ma'fasal fasha. Okey, apa yang kita nak bahaskan kat sini adalah yang pertama kita ada potong, ada pembahagian dia. Kemudian kita lihat dia punya perkataan telah pun digariskan. Perkataan pertama adalah mil'u. Ba adalah dia punya rumus. Siapa ba tadi? Ba adalah Ibn Wardan. Maka Ibn Wardan menakalkan mil'u. Maknanya pindahkan baris hamzah baris depan ni kepada lam, jadi milu. Okey, kita tengok sini. Ibn Wardan rumus ba qara'a binaqli harakatil hamzah ila lam, maka dipindahkan kepada lam, milu. Akan dibaca dengan milul. Okey. Kemudian yang kedua, perkataan kedua ministabarakin thayyibu. Siapa huruf ta? Ta adalah dia punya rumus. Dia punya perkataan saya gariskan ministabarakin kat sini. Jadi ta ni siapa? Ta adalah kembali kepada ruwais. Kembali kepada ruwais huruf ta. Qara'a binaqli harakatil hamzah ila nun. Kalimah asal adalah min istabraqa. Okey. Jadi dekat sini dia nakalkan hamzah ini baris bawah kepada huruf nun. Jadilah huruf nun itu berbaris bawah. Maka ruwais baca bagaimana? Ministabraqa. Dekat situ. Kemudian apa lagi? Wasal ma'fasal fasha. Okey. Kalimah dia saya dah gariskan wasal. Kalimah dia adalah wasal dan juga fasal. Wasal bersama fasal. Dua ni lah kalimah dia. Fasha. Siapa fasha? Fasha adalah khalaful ashir. Huruf fa kat sini huruf fa dia punya rumus adalah khalaful ashir. Maka bagaimana dia baca? Dibaca dengan naqal arahan yang sama. Qara'a binaqli harakatil hamzah ila sin. Kalimah asal dia adalah was'ali dengan fas'ali, tetapi dia nakalkan baris hamzah ini kepada sin, nakalkan baris hamzah kepada sin, maka dibaca dengan wasal dan juga fasal. Okey, ini mudah sahaja. Kemudian bait yang terakhir dalam bab ini adalah wa haqqaqa hamzal waqfi was-sakta ahmada. Okey, kat sini dia sebut qara'a khalaful ashir bi tahqiqil hamz fi al-waqfi haitsu waqa'a wa kaza taraka as-sakt ala as-sakit qablahu mukhalifan li aslihi. Siapa asal khalaful ashir? Kita kena tahu dia ada asal-asal dia. Okey, asal bagi Abu Ja'far adalah Nafi'. Asal bagi Yaqub adalah Abu Amru. Manakala asal bagi
khalaful ashir adalah Imam Hamzah. Okey, kat sini dia sebut khalaful ashir berbeza dengan asalnya. Khilaf dengan asalnya itu khalaful ashir khilaf dengan Imam Hamzah. Kerana Imam Hamzah ada satu lagi bab yang kita akan belajar kalau melalui matan Syatibi ya. Ada satu lagi bab selepas bab ini adalah bab waqaf Hamzah wa Hisham 'ala al-Hams. Iaitu bab apabila Imam Hamzah dan Hisham waqaf berhenti pada huruf Hamzah. Akan tetapi dekat sini dia sebut di sini disebut khalaful ashir tidak, ataupun khalaful ashir ini khilaf dengan imam asalnya iaitu Imam Hamzah. Maknanya khalaful ashir ini dibaca kalau waqaf baca tahqiqil Hamzah. Dia baca macam biasa je seperti imam-imam yang lain, haisu waqa'a, di mana sahaja. Begitu juga Imam khalaful ashir taraka sakt, tidak dia baca saktah ala sakin qablahu, dia tidak baca saktah lah. Maknanya dia akan tinggalkan saktah, berbeza dengan asalnya iaitu Imam Hamzah. Kat sini disimpulkan khalaful ashir yukhalif Hamzah fi babi waqfu Hamzah wa Hisham ala al-Hamzi fayaqra'u kabaqil qurra. Jadi kat sini dapat kita simpulkan bagi matan Durrah, dalam Durrah ataupun kita lihat dalam kitab Taqribud Durrah ini tiada bab, iaitu tiada bab waqaf Hamzah wa Hisham ala al-Hamzi, tak ada. Sebab apa? Sebab dia sebut dah dekat sini terus bahawa khalaful ashir baca seperti biasa. Begitu juga imam-imam yang lain, maknanya kat sini dia kata baca seperti baqil qurra. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dan juga dapat memahami apa yang kita kongsikan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.